Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Ustazah Haiza Yuslina binti Nisman dalam mata pelajaran Munakahat Darjah 5. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga murid-murid semua dalam keadaan ceria dan bersedia untuk belajar bersama Ustazah di rumah. Baiklah murid-murid, Ustazah akan teruskan dengan pelajaran yang kedua, iaitu tajuk bahagian-bahagian talak. Ustazah ingin ulang kaji sedikit, nak baca sedikit pengertian talak yang telah kamu pelajari sebelum ni, iaitu dalam kitab Munakahat Darjah 5. Murid-murid semua boleh lihat muka surat 9. Pengertian talak iaitu dari segi bahasa ialah meleraikan atau melepaskan ikatan. Manakala talak dari segi istilah syarak ialah bercerai daripada pernikahan atau meleraikan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak atau kata-kata yang seumpamanya. Baiklah, Ustazah teruskan tajuk pelajaran kita pada hari ini, bahagian talak. Talak terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, talak raja'i. Yang kedua, talak bain. Talak bain terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, bain sughra, dan yang kedua, bain kubra. Baiklah, Ustazah teruskan dengan bahagian talak yang pertama, iaitu talak raja'i. Apa itu talak raja'i? Okey, talak raja'i ialah membolehkan suami hidup bersama dengan isteri sesudah jatuh talak tanpa melakukan akad dan mahar yang baharu dalam tempoh iddah. Talak raja'i juga dibolehkan hanya bagi isteri yang telah disetubuhi. Talak raja'i juga salah satu cara suami merujuk isteri kepada pernikahan yang asal. Maksudnya di sini, talak raja'i ialah talak yang membolehkan suami merujuk isterinya untuk hidup bersama sesudah jatuh talak 1 atau talak 2. Selagi mana isteri itu masih dalam iddah lagi, maka suami boleh merujuk isterinya kembali. Contohnya dengan menggunakan lafaz rujuk, aku rujuk engkau. Ataupun suami berkata, aku kembalikan engkau kepada nikahku. Baik, itu contoh lafaz rujuk suami kepada isteri. Selagi isteri itu masih dalam tempoh iddah, disebut iddah raja'i, maka suami boleh merujuk kepada isterinya tanpa ada akad nikah yang baru dan juga mahar yang baharu. Baik, iddah juga murid-murid kena tahu, tempoh iddah talak raja'i ini dia ada tiga tempoh. Yang pertama, kamu boleh lihat di muka surat 15. Okey, tempoh iddah talak raja'i yang pertama, sekiranya suami menjatuhkan talak kepada isteri yang ketika itu isteri itu memang belum ada haid, ataupun isterinya telah putus haid. Sekiranya talak itu jatuh, maka tempoh iddahnya ialah 3 bulan. Okey. Yang kedua, sekiranya suami menjatuhkan talak kepada isteri yang ada haid, ataupun isteri itu sedang haid ketika itu, maka tempohnya ialah 3 kali suci. 3 kali suci.
Yang ketiga, ketika isteri itu hamil. Tempoh eddahnya ialah sehingga melahirkan anak ataupun keguguran. Baik, itulah yang dimaksudkan dengan iddah talak raj'i. Selagi isteri itu belum habis iddahnya, maka suami boleh merujuk kepada isterinya. Tetapi sekiranya iddah telah habis, suami hendak merujuk kembali kepada isterinya, maka suami tak boleh rujuk dengan menggunakan lafaz aku rujuk engkau. Kerana apa? Kerana iddahnya telah habis. Maka di sini suami kena melakukan akad nikah dan mahar yang baharu. Baik, jelas ya? Seterusnya, kita lihat kepada bahagian talak yang kedua. Talak bain. Okey. Talak bain artinya ialah talak memisahkan terus dan suami tidak boleh merujuk isterinya. Maksudnya di sini, talak yang telah dilafazkan oleh suami kepada isterinya, di mana apabila terlafaznya talak tersebut, suami tidak boleh rujuk kembali dengan isterinya. Baik, talak bain terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama bain sughra dan yang kedua bain kubra. Baiklah, seterusnya kita lihat apa itu bain sughra. Okey, bain sughra ialah talak yang belum lebih 3 talak dan suami perlu nikah dan mahar yang baru untuk bersama isteri. Maksudnya di sini ialah talak yang belum melebihi 3 talak dan suami tidak boleh merujuk isterinya untuk hidup bersama, melainkan dengan akad nikah dan mahar yang baharu. Baiklah, kita lihat pada contoh bain sughra ataupun talak yang termasuk dalam bain sughra. Okey, yang pertama, talak kepada isteri yang belum pernah disetubuhi. Maksudnya di sini, suami menikahi seorang perempuan ataupun isteri yang belum disetubuhi lagi. Kemudian suami itu menceraikan isterinya, maka jatuhlah talak satu. Okey, dalam kes ini suami sekiranya hendak kembali kepada isterinya, dia tidak boleh rujuk. Seperti kalau kita lihat tadi talak raj'i, selagi dalam iddah suami boleh rujuk isterinya dengan lafaz aku rujuk engkau. Tetapi bagi kes talak kepada isteri yang belum disetubuhi, sekiranya suami ingin kembali kepada isterinya, maka suami kena ada akad nikah yang baru dan juga mahar yang baru. Mahar yang baru ni maksudnya mas kahwin yang baru. Barulah boleh hidup bersama dengan isterinya tadi. Okey, yang kedua, talak secara tebus talak. Maksud tebus talak ialah ataupun kita panggil khulu. Khulu. Maksudnya di sini perceraian yang diminta oleh isteri dengan membuat ganti rugi, iaitu dengan diadakan bayaran. Kemudian suami pun bersetuju dengan bayaran tersebut dan menjatuhkan talak kepada isterinya. Okey, itu dinamakan talak khulu, tebus talak. Okey, tebus talak. Okay. Yang ketiga, talak raj'i yang sudah habis iddah. Okey, kita tahu tadi talak raj'i, talak 1, talak 2. Okey, sekiranya dalam iddah lagi, dalam tempoh iddah, suami boleh rujuk isterinya dengan menggunakan lafaz aku rujuk engkau semula. Tapi dalam kes talak bain sughra ini,
sekiranya talak raj'i yang talak 1, 2 tadi tu dah habis tempoh iddahnya, maka si suami sekiranya hendak kembali dengan isterinya, dia hendaklah melakukan akad nikah dan juga membayar mahar ataupun mas kahwin yang baru. Okey, yang keempat, talak yang disebabkan kecacatan suami. Maksudnya dia bercerai kerana suami tersebut cacat. Okey, jatuhlah talak. Suami pun nak kembali semula dengan isterinya. Maka dalam kes ini, apabila isterinya telah bersetuju hendak kembali dengan si suami, maka perlu ada akad nikah dan juga mahar ataupun mas kahwin yang baru. Okey, seterusnya yang kelima, talak yang disebabkan suami hilang dan tidak dapat dikesan. Katalah suami tu hilang, 6 bulan, setahun. Kemudian suami tu tiba-tiba muncul semula. Okey, suami nak kembali dengan isterinya, maka dia hendaklah nikah semula dan mengadakan mahar yang baru ataupun mas kahwin yang baru. Okey, seterusnya yang keenam, talak sebab suami dipenjara. Okey, sama juga kes. Okey, suami dipenjara, maka isteri pun minta fasah, maka jatuhlah talak. Isteri minta cerai dengan suami ataupun mahkamah telah menjatuhkan perceraian ke atas suami isteri tersebut kerana suaminya dipenjara. Maka di sini apabila berlaku katalah suami tu dah keluar daripada penjara dan nak kembali kepada isterinya, maka dia hendaklah melakukan akad nikah dan juga mahar yang baru. Okey, seterusnya yang ketujuh, talak kerana suami membahayakan keselamatan isteri seperti ada penyakit bahaya. Okey, ini pun sama. Sekiranya hendak kembali semula dengan isteri, kena ada akad nikah dan juga mas kahwin yang baru. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula maksud Ba'in Kubra. Okey, Ba'in Kubra ialah talak 3 yang tidak membolehkan suami merujuk isteri kecuali isteri telah bernikah dengan orang lain dan telah disetubuhi oleh suami yang baru dan kemudiannya diceraikan oleh suami yang baru itu, iaitu tahlil, menghalalkan nikah semula. Maksudnya di sini, okey, Ba'in Kubra berlaku apabila pasangan telah bercerai dengan talak 3. Okey, murid-murid, Ba'in Kubra ialah talak 3. Baik, bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak 3, sebenarnya mereka tidak boleh rujuk ataupun bernikah semula buat selama-lamanya, melainkan isteri tersebut, isteri yang telah diceraikan tu telah bernikah dengan lelaki lain dan juga mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang sah, telah bersetubuh hidup bersama. Kemudian jika ditakdirkan isteri itu berpisah dengan suaminya ataupun suaminya yang kedua tu meninggal dunia, maka barulah suami yang pertamanya itu berhak menikahi bekas isterinya tersebut. Baik, itu yang dimaksudkan dengan Ba'in Kubra ataupun bercerai dengan talak 3. Wallahu a'lam bisawab. Selamat belajar di rumah semua. Ustazah doakan semoga murid-murid semua dapat manfaat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.